بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisabil, fa idza imra'atun min as-sabi tas'a, idh wajadat sabiyan fi as-sabi akhadhathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, dibawa ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Satu hari selesai perang, maka orang-orang yang ditawan dalam peperangan itu dibawa ke depan Nabi. Fa idza imra'atun minas sabi tas'a, dalam ramai-ramai tawanan perang tu ada satu orang perempuan duduk berjalan dalam celah-celah orang ramai yang menjadi tawanan ni. Dalam kumpulan orang yang menjadi tawanan perang yang dibawa ke depan Nabi ini, ada satu perempuan dalam ramai-ramai itu, dia juga duduk berjalan nak tuju ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh wajadat sabiyan fi sabi, dalam duduk jalan tu nampak anak dia yang tadinya terpisah daripada dia masa duduk kalut-kalut perang ni. Dalam duduk berjalan tu nampak balik anak dia yang hilang tadi ni. Akhazathu, maka dia pun ambil anak dia, dukung. Fa'alzaqathu bi batniha, dia peluk mai ke perut dia. Fa'arda'athu, dan bagi susu dekat anak dia. Itu ceritanya. Sayyidina Umar Al-Khattab dia cerita benda ni. Habis perang, bila habis perang, orang-orang yang ditawan dalam perang ni dibawa ke depan Nabi. Dalam ramai-ramai yang duduk berjalan, orang-orang tawanan perang yang duduk berjalan nak pergi ke depan Nabi ni, ada satu perempuan. Perempuan ni pula tengah-tengah duduk berjalan, nampak anak dia hak kecil, hak tadinya hilang masa duduk kalut-kalut perang tadi. Terus ambil anak dia, terus dukung anak dia, terus bagi susu ke anak dia sambil duduk berjalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Atarawna hadhihi al-mar'ah tarihatan waladaha finnar? Nabi bila tengok benda tu, Nabi terus tanya sahabat-sahabat ni. Nabi kata, agak-agak hampa perempuan yang kehilangan anak dia, lepas tu jumpa balik anak dia, dan ambil anak dia dukung, dan bagi anak dia minum susu. Nabi kata agak-agak hampa perempuan tu gamak ke tak gamak nak lempang anak dia ke dalam api.
Nabi tanya. Nabi kata satu orang mak yang kehilangan anak, tiba-tiba jumpa balik anak dia, langsung dipeluknya anak dia, bagi susu dekat anak dia, lala tu juga. Punya sayangnya dia kat anak dia. Agak-agak hampa mak yang macam tu punya sayang dekat anak, dia gamak dah lempang anak dia tu masuk dalam api. Qulna la wallahi. Sahabat kata tidak, demi Allah dia tak akan gamak buang anak dia dalam api. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nabi kata, hampa tahu tak, Tuhan sayang dekat hamba dia lebih pada mak tu sayang ke anak dia. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa Allah Tuhan kita, dia sayang kita. Allah Tuhan kita, dia cukup sayang kita. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqa Allahu al-khalq kataba fi kitab fahuwa 'indahu fawqa al-'arsh inna rahmati taghlibu ghadabi wa fi riwayah ghalabat ghadabi wa fi riwayah sabaqat ghadabi atau kama qala muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, lamma khalaqallahu al-khalq, apabila Allah Subhanahu wa taala cipta makhluk dia. Nabi cerita, Nabi kata Tuhan bila dia buat makhluk ni, kataba fi kitab, Allah sudah tulis di dalam kitab. Kita ni semua ni, apa nak jadi ke kita, apa kesudahan kita, berapa rezeki kita, bila nak mati kita, semua dah ada tulis dalam kitab. Allah buat kita, Allah tulis siap dah apa nak jadi ke kita. Nabi SAW kata, lamma khalaqallahu al-khalq, apabila Allah buat saja makhluk-makhluk ni semua, kataba fi kitab, Allah dah tulis dah ketentuan kita. Fahuwa 'indahu fawqa al-'arsh, kitab tu ada di sisi Allah, di arasy Allah. Di antara konten kitab tu, di antara isi kandungan kitab tu, Allah tulis, inna rahmati taghlibu ghadabi. Tuhan tulis dah, Tuhan kata sesungguhnya rahmat belah kesian aku kepada hamba-hamba aku mengatasi murka aku pada mereka. Tuhan tulis dah. Tuhan tulis awal-awal dah. Tuhan kata, kok mana pun Tuhan murka, Tuhan marah ke kita, kasih sayang Tuhan, kesian Tuhan pada kita lebih lagi. Maknanya kita manusia bila hidup atas dunia buat dosa, Tuhan marah. Tuhan marah. Orang langgar perintah dia ni, Tuhan cukup marah. Tapi manusia yang punya banyak buat dosa ni, kemudiannya bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan Allah ampun dia. Murka Allah tu diatasi dengan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, asrafa rajulun ala nafsi falamma hadarahu al-maut awsa bani faqala idza ana muttu faahriquni thumma tahquni thumma zruni fil bahri فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابه ما عذبه أحدا ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فإذا هو قائل فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا رب أو مخافتك
faghafara lahu bidzalik. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ni saya baca dah berapa belas kali dah. Saya cukup syok baca hadis ni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, Nabi SAW bersabda. Nabi kata, asrafa rajulun ala nafsi. Nabi kata dulu, satu masa dulu, umat yang hidup satu masa dulu, Nabi kata, asrafa rajulun ala nafsi, cukup banyak buat dosa. Nabi cerita dekat sahabat-sahabat dia, Nabi kata, aku nak cerita dekat hampa satu cerita, satu orang manusia hidup di kalangan umat dulu. Dia ni satu orang manusia yang cukup kuat buat dosa. Falamma hadarahul maut, apabila dia dekat nak mati, awsa bani, dia berwasiat pada anak dia. Faqala, kata lelaki yang banyak buat dosa ni pada anak dia, dia kata, iza ana muttu, esok bila bapak mati, dia kata, fa ahriquni, dia kata, hang bakar mayat bapak, dia kata. Summa shaquni, lepas tu tulang-tulang bapak yang tak hangui dengan api ni hang katok-katok bagi hancur bang. Summa dharuni fil bahri, kemudian abu debu mayat bapak ni buang dalam laut, dia kata. Fa wallahi la in qadara alayya rabbi la yu'adzibanni 'adzaban ma 'adzabahu ahada. Dia kata, demi Allah, Tuhan boleh buat apa saja pada aku, dia kata. Melihatkan kepada dosa aku yang macam ni punya banyak, dia kata, Tuhan boleh azab aku dengan satu azab yang Tuhan tak azab orang lain, dia kata. Dekat nak mati, dia realize, dia sedang dosa dia terlampau banyak, sampai dia rasa tak mungkin Tuhan boleh ampun dia. Maka kerana tu, dia kata ke anak dia, dia kata, esok bapak mati, hang pastikan mayat bapak bakar buang. Pasal apa? Kalau hang tak bakar pun, esok Tuhan bakar bapak. Sudah hang bakar bapak, tulang tak hangui api, hang katok tulang tu bagi hancur. Lepas tu abu mayat bapak dengan tulang yang hang katok hancur ni, hang pergi buang dalam laut. Pergi buang dalam laut buang. Pasal apa? Pasal kalau hang tak buat lagu tu pun, Tuhan akan buat macam tu kat bapak. Pasal bapak satu orang manusia yang terlampau banyak dosa. Begitu. Fafa'alu dzalika bih. Bila dia mati, anak dia laksanakan wasiat dia. Anak dia bakar mayat dia, katok habis tulang-tulang dia bagi hancur, pergi buang abu masuk dalam laut. Nabi kata, di hari kiamat esok, di hari akhirat esok, faqala lil ardi, Allah berfirman kepada bumi, Tuhan kata, addi ma akhadti, wahai bumi, buat keluar balik apa yang hang telan dulu. Fa iza huwa qa'in, tiba-tiba laki-laki yang banyak buat dosa, tiba-tiba nak mati, dia menyesal, dia berasa dia silap banyak, dia dosa banyak. Dia pesan dekat anak dia, suruh bakar dia, suruh katok tulang bagi hancur, suruh pergi buang dia masuk dalam laut dan sebagainya. Dia ni bangkit berdiri di padang mahsyar di depan Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka Tuhan kata dekat dia, ma hamalaka ala ma sana'ta. Tuhan kata, pasal apa dulu hang nak mati hang pergi pesan sampai macam tu dekat anak hang? Apa yang membuatkan hang boleh pesan dekat anak hang, suruh bakar mayat, suruh katok tulang bagi hancur, suruh pergi buang dalam laut ni? Pasal apa yang hang boleh pergi pesan sampai macam tu dekat anak hang? Qala, jawab laki-laki yang banyak dosa ni, dia kata, khasyatuk ya Rabb, aku suruh buat macam tu kerana aku takut kepadamu ya Allah. Aku takut kalau anak aku tak buat lagu tu pun, aku akan kena bakar dengan api dengan kamu. Kok mana pun dengan dosa yang macam ni punya banyak, aku tentu kena bakar api. Maka kerana takut aku kepadamu ya Allah, aku suruh anak aku buat kat aku macam ni. Au makhafatuk, dia kata, ataupun aku takut sungguh-sungguh kepadamu. Maka Tuhan kata dekat dia, faghafara lahu bidzalik, Tuhan kata diampunkan dosanya kerana takutnya dia kepada Allah tu.
Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. 3 hadis kita baca. Hadis yang pertama, cerita perempuan yang ditawan dalam perang, jalan-jalan-jalan, jumpa balik anak yang tadinya hilang, dukung anak dia, dandan bagi susu kat anak dia. Nabi duk tengok benda tu. Nabi kata kat sahabat-sahabat dia, agak-agak hampa, perempuan tu gamak tak gamak buang anak dia dalam api? Sahabat kata, tentu tak. Anak dia hak hilang menyebabkan dia jadi susah hati, runsin. Bila jumpa dandan, dia tunjuk kasih sayang dia kepada anak dia. Tak mungkin dia akan buang anak dia dalam api. Nabi kata, Allah sayang dekat hampa lebih pada mak tu sayang ke anak dia. Hadis yang kedua kita baca tadi, Nabi SAW kata, Allah bila dia buat saja makhluk dia tulis dah untung nasib kita, kesudahan kita di dalam kitab. Kitab tu disimpan di sisi Allah di atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Di antara isi kandungannya, Tuhan kata, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kesian aku kepada hamba aku mengatasi marah aku kepada mereka. Yang ketiga, kita baca hadis bagaimana satu orang manusia umat dulu, kerana takut kepada Allah atas dosa yang dia buat, dia suruh anak dia buat macam tu ke dia. Takut dia kepada Allah tu menyebabkan Allah ampunkan dosa-dosa dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulannya ialah kita ada banyak peluang untuk minta ampun pada Tuhan. Maka rebutlah peluang itu, banyak-banyak minta ampun kepada Tuhan. Silap salah yang lepas-lepas minta ampun pada Tuhan. Jangan diulangi silap salah itu. Allah Subhanahu wa taala duduk tunggu nak bagi pengampunan kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 7. Muka surat 84. Jilid 7, muka surat 84. Bab ma jaa fil hatti 'ala al-wasiyah. Itu bab yang datang pada menyatakan suruh sungguh-sungguh di atas wasiat. Tajuk malam ni kita nak tengok wasiat itu adalah suruhan agama. Dan agama suruh sangat-sangat supaya kita jangan tak berwasiat. Ketahuilah saudaraku, seorang yang berharta itu, jika ada suatu kebajikan yang hendak diperbuat daripada hartanya, seperti nak bersedekah, ataupun nak hebah, ataupun nak wakaf, ataupun nak bagi pertolongan kepada orang susah atau sebagainya, maka sayogialah berwasiat sebelum mati. Dia kata kalau kita ni ditakdirkan Allah orang yang ada sikit harta, dan ada dalam hati kita keinginan nak buat baik, cuma duk tangguh. Keinginan nak buat baik ada, tapi duk tangguh. Nak tolong orang susah, tapi nak cari hak betul-betul susah. Dalam duk nak cari hak betul-betul susah tu, tak ada. Mati nak main dulu ke kita. Maka nak mengelakkan kita daripada terlepas. Duk teringat nak buat baik, tapi duk tangguh. Duk teringat nak buat baik, tapi duk tangguh. Akhirnya mati tak ada nak buat baik. Nak mengelakkan daripada kita mati tak ada nak buat baik, tulis wasiat. Dia kata, supaya esok bila kita mati esok, harta hak kita tak ada nak buat baik tu, ada 1/3 digunakan untuk jalan kebaikan. Makna tak terlepas saja begitu. Ataupun disuratkan di dalam satu kertas kosong di hadapan saksi. Ni yang kata wasiat ni, dia kata disuratkan, ditulis dalam satu kertas kosong di depan saksi, dan turun sain saksi itu padanya. Sain, dia kata sin alif ya nun sain. Turun satu signature nak mengesahkan kata itu wasiat kita. Kalau pesan saja ni macam-macam lah. Kita ada duit sikit, kita pun ada anak-anak nak lepas duit kita pergi ke orang lain. Kita panggil anak kita 5 orang duduk depan, pesan dah kat mereka, kalau apa-apa jadi dekat bapak ke apa ke macam mana, duit bapak tinggal ni hampa ambil 1/3 pergi bagi dekat sekian-sekian tempat.
anak-anak angguk depan kita. Kita mati, mereka pakat 5 orang. Mereka kata kita abang, kata ayah tak ada pesan apa. Tuan-tuan jangan cakap benda ni. Kita di Pulau Pinang banyak mana yang jadi macam tu. Zaman Tok Wan dulu, wakaf tanah untuk masjid. Mai zaman pak kita, dia ingat lagi, duk nampak muka bapak dia. Maka dia abang dekat anak-anak dia. Dia kata jaga baik-baik, ni tanah ni Tok Wan hampa wakaf untuk masjid. Zaman anak dia, zaman cucu, ingat-ingat lupa. Mai zaman cicit, dia panggil orang main nilai tanah tu berapa harga. Mai juru nilai, cek tengok, duk mai 15 juta. Dia dengar 15 juta, dia kata forget it. Apa Tok Wan, apa dia kata Tok Wan kita dulu mana mengaji sekolah, ada sekolah atap ya, mana boleh pakai, dia punya cakap tak boleh pakai. Pasal apa? 15 juta punya pakai. Sama dengan kes wasiat ni, sama. Kalau kita pesan, takat pesan saja dekat anak 5 orang ni, bila kita mati, dia kata 1/3 pun dua ada kat 500,000. Dia kata kalau kita pergi tangkap kondo, habis. Maka dia kata wasiat ni, dia kata maka hendaklah disuratkan, tulis dalam satu kertas kosong di depan saksi dan turun satu tanda tangan. Saksi tanda tangan di situ. Maka demikianlah disuruh oleh syarak kita. Ni yang duk main cerita Piramli ni. Harta Sadik Segaraga di luar negara. Dia kata. Dia main buka balik. Ni siapa dia? Kawan Hak Sain nanti surat tu dia main buka balik. Sebenarnya bapa hang Sadik Segaraga ada tinggal dekat hang ni dia. Satu bola sepak raga, yang kedua kot sepak raga, macam ni punya duk tinggal. Pasal apa? Rupa-rupanya benda ni agama suruh. Agama suruh bila tinggal satu wasiat, pakai satu orang saksi, umpamanya lawyer, untuk jadi saksi kepada wasiat kita. Begitu. Supaya jangan luput seorang itu daripada kebajikan sampai dia mati, kemudian daripadanya. Kalau dia ditakdirkan mati mengejut pun, wasiat dia ada. Dia dapat kebaikan daripada harta yang dia tinggalkan. Itu tujuan dia. Maka bermula dalil yang menunjukkan atas suruh yang demikian. Ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia, an Ibn Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma haqqu imri'in muslim yabitu laylataini wa lahu shay'un yusi fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun 'indah." Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alim. Nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, anak Sidina Umar Al-Khattab. Kata dia Nabi SAW bersabda, tiada sayogia bagi seorang Muslim bermalam 2 malam. Dan tidak ada baginya satu yang hendak diwasiatkan padanya. Itu dia. Anak Sidina Umar Al-Khattab kata Nabi ada bersabda. Nabi kata tak sepatutnya satu orang Islam boleh lena 2 malam tanpa tulis satu wasiat. Makna wasiat kena ada. Bukan kata tiap-tiap malam tulis. Kita tulis sekali aja. Selagi tak ada ingat nak ubah, maka tak payah tulis lah. Kecuali kalau kita ingat nak update wasiat tu, maka kita tulis tambah lagi. Kalau rasa tak mau nak update dah, tak mau nak ubah apa, wasiat tu jalan. Kalau sekiranya kita tak pernah tulis wasiat, jangan sampai berlalu 2 malam tanpa kita ada menulis satu wasiat. Itu maksud dia. Maka tidaklah sayogia ia diam-diam, yakni tidak berwasiat, melainkan wasiatnya sudah ditulis dan ditaruhnya di sisinya. Wasiat sudah kena tulis dan simpan benda tu. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abi Aufa. Dan kata dia lagi, bermula hadis Ibni Umar itu hadis yang hasan lagi sahih. Dan ada dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis yang sama ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Begitu. Masalah berwasiat ini wajib atau sunat? Allah ni yang kata agama duk suruh sangat ni, wajib ke sunat? Sebab dalam agama bila kata suruh, dia ada suruh wajib, dia ada suruh sunat. Kita duk baca surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Dan sembahyanglah kamu kepada Tuhan kamu, wanhar, dan berkorbanlah. Sembahyang
Wajib. Berkorban wajib ke sunat? Dua-dua tu pun suruh. Maka datang pula hadis-hadis menjelaskan bahawa korban itu sunat. Maka semayang wajib, korban itu sunat. Walaupun dua-dua mai dalam ayat suruh. Begitu. Baik, masalah. Berwasiat itu wajib atau sunat? Adalah wasiat itu pada permulaan Islam, yakni zaman Nabi SAW dan zaman sahabat-sahabatnya, ialah fardu atas siapa-siapa yang mati yang ada berharta. Zaman Nabi, zaman sahabat dulu, pernah wasiat ini menjadi fardu. Maksudnya mesti kena buat. Maka wasiat itu, yakni pada zaman awal Islam itu dikatakan dan dituliskan bagi dua ibu bapa dan qarabah. Saya kata. Cuma zaman Nabi dulu, wajib setiap orang mesti tulis wasiat. Wasiat itu untuk mak bapa dan juga anak-anak dan adik-beradik. Dulu. Maksudnya sebelum turun ayat tentang pesaka. Masa tu ayat tentang pesaka belum turun lagi. Maka orang bila dia nak mati, dia wasiat harta dia kepada orang lain. Bila dia wasiat harta dia kepada orang lain, 100% semua harta dia, dia wasiat kepada kawan dia. Dia tinggal mak bapak dia kemiskinan, susah, tak dapat apa daripada harta dia. Maka kerana tu Nabi kata wasiat kepada mak bapak itu wajib. Hang nak mati itu soal lain. Soalnya jangan hang mati, harta hang pergi ke orang lain, mak bapak hidup susah. Itu maksud dia. Zaman awal dulu macam tu. Dan tidak disuruh wasiatkan harta kepada yang bukan qarabah. Zaman Nabi dulu tak boleh wasiat kepada orang lain daripada adik-beradik. Tak boleh. Begitu. Maka sebab disuruh Allah Ta'ala wasiat si mati akan harta bagi dua ibu bapa dan juga qarabah, adik-beradik, adalah kerana orang-orang jahiliah diwasiatkannya hartanya bagi orang yang bukan adik-beradik dan tinggal ibu bapa dan adik-beradik di dalam kefakiran dan kemiskinan. Zaman jahiliah dulu dia jadi lagu tu. Mak pak dia tak sayang, dia pergi sayang orang lain. Celah pun ada je. Lah ni, zaman dah ni pun ada orang dia lagu tu. Dia, mak pak dia sendiri dia tak apa nak sayang, dia tak apa nak kasih, dia tak apa nak hormat. Mak pak orang lain dia pergi tunjuk hormat. Ada. Sepatutnya kita mak pak kita tu keutamaan kita. Mak pak orang lain tu atas dasar dia orang tua, kita hormat dia. Sepatutnya mak pak kita tu kita hormat dulu. Ada orang hari ni dia mak pak dia tak hormat, dia pergi hormat mak pak orang lain. Adik-beradik dia tak jaga, dia pergi jaga orang-orang lain, kawan-kawan dia, jiran dia jaga. Adik-beradik dia tak peduli. Oh, dengar kata kawan dia anak nak masuk universiti tak ada duit, dia bagi 1,000 2,000, dia bagi habis. Anak kak dia, anak menakan dia, nak masuk universiti duit tak ada, main minta dia bagi. Zaman jahiliah dulu ada perangai. Orang kata apa? Anak apa? Kera di hutan disusu apa tu, lebih kurang macam tu punya tu bunyi. Anak susah kan? Anak di rumah mati kelaparan. Kera di hutan disusukan, dia kata. Anak tu patut dia jaga. Dia berkadut dengan kera waterfall tu, beli macam-macam dia duduk. Tak kena, macam tu tak kena. Maka diwajibkan Allah Ta'ala berwasiat bagi ibu bapa dan adik-beradik. Sebagaimana dalam Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Quran kata macam tu. Bila orang Arab jahiliah ni tak peduli dekat mak pak, tak peduli dekat adik-beradik, Allah buat turun ayat ni. Allah kata kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Diperdukan, diwajibkan ke atas kamu apabila hadir kepada kamu kematian. Maksudnya sebelum nak mati. Bila duk mai sakit yang memungkinkan mati, sakit teruk. In taraka khairanil wasiyah, maka hendaklah dia tinggal wasiat yang baik lil walidain. Quran kata kepada dua ibu bapa, wal aqrabin, dan kepada keluarga yang terdekat. Bil ma'ruf,
buat cara yang baik haqqan 'alal muttaqin. Ini menjadi kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Ayat tu turun. Bila turun saja ayat tu, bermakna orang yang hidup zaman Nabi mesti kena tulis wasiat, dan wasiat itu mesti untuk mak pak dan adik-beradik. Itu peringkat pertama. Kemudian daripada sudah diwajibkan seperti dalam ayat tadi, maka turun pula firman Allah yang mengubah ayat itu dan meninggalkan hukum yang ada dalam ayat itu dengan firman Allah, yusikumullah fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Turun pula ayat ni. Ayat ni dia panggil ayat faraid, ayat harta pusaka. Turun pula ayat kedua, Tuhan kata yusikumullah fi auladikum. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kamu tentang pesaka ni, bagilah kepada anak-anak kamu. Turun ayat, pesaka anak mesti dapat. Lizzakari mithlu hazzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Turun ayat pesaka. Bila turun ayat pesaka, ayat hak suruh buat wasiat untuk mak pak dengan anak-anak dimansuhkan. Pakai ayat pesaka pula. Begitu. Baik. Dia kata dengan hadis pula dikeluarkan daripada Amru bin Kharijah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala kuntu akhizan bizimami naqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhutub fasami'tuhu yaqul inna Allaha a'ta kulla dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwari. Maksudnya adalah aku satu orang yang pada masa itu memegang tali unta Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Amru bin Kharijah, dia kata dia duk tuntun unta Nabi naik. Nabi naik unta, dia duk kerja tuntun unta Nabi naik. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di atas untanya. Nabi duk berdiri atas unta ni, duk bagi khutbah. Dia kata, akulah orang yang duk pegang tali unta Nabi duk tuntun ni. Dia kata. Maka aku dengar Nabi bersabda dalam khutbahnya itu, bahwasanya Allah Ta'ala telah memberi akan tiap-tiap orang yang ada mempunyai habuan itu, ada tertentu habuan pada hartanya. Nabi sebut dalam khutbah dia, Nabi kata Allah sudah menentukan satu orang yang mati, ada orang yang berhak ada habuan atas harta dia. Maksudnya apa? Bila mati kita, anak kita berhak atas harta kita, bini kita berhak atas harta kita, mak ayah kita berhak atas harta kita. Allah sudah tentukan bila mati satu orang, ada orang yang berhak atas harta kita. Nabi kata dalam khutbah dia macam tu. Maka tidak lagi wasiat bagi orang yang mendapat pesaka itu. Maka siapa yang dah dapat pesaka, anak kita baik laki-laki baik perempuan, isteri kita, mak kita, ayah kita, ni semua orang yang dapat pesaka kita bila kita mati. Orang yang dapat pesaka tak boleh dapat wasiat. Wasiat hanya kepada orang yang tak dapat pesaka saja. Nabi kata begitu. Maka yang ini beri lebih, yang ini beri kurang, maka tak boleh ditukar pemberian sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak itu. Agama dah tetap dah, anak laki-laki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Tak boleh tukar. Kok mana pun kena bahagi 2 nisbah 1. Kerana itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau sekiranya semua setuju untuk nak bagi sama rata. Semua setuju tanpa kecuali. Begitu. Baik, dan telah berjalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepada wajib berwasiat itu sudah mansuh ia pada hak orang yang mengambil pesaka. Jelas, siapa dapat pesaka dia tak boleh terima wasiat. Anak sudah dapat pesaka, kita tak boleh bagi lagi satu panggu wasiat lagi dekat anak yang sudah dapat pesaka, tak boleh. Tak boleh. Dan kekal wajib itu pada hak orang yang tiada dapat pesaka. Maka ialah perkataan Al-Hasan dan Masruq dan Taus dan Ad-Dhahhak dan Muslim bin Yasar. Bermula dalil mereka itu bahawa ayat itu menunjukkan atas wajib wasiat bagi 2 ibu bapa dan qarabah. Kemudian dimansuhkan ayat wajib itu pada orang yang sudah dapat pesaka dengan ayat miras ataupun ayat faraid dengan hadis yang dibaca tadi. Itu dia. Maka wajib kekal atas wajib wasiat bagi kerabat yang tidak dapat pesaka saja.
Maka orang yang tak dapat berzakah, itu saja orang yang boleh terima wasiat. Kita mati, anak kita laki-laki perempuan, mak kita, isteri kita dapat berzakah. Mereka tak boleh dapat wasiat. Wasiat kita boleh bagi dekat orang yang tak dapat berzakah. Dekat kawan kita, dekat sepupu kita, dekat pak penakan kita. Orang yang tak dapat berzakah, mereka boleh dapat wasiat. Kalau kita tinggal juga wasiat dekat anak, wasiat itu terbatal, tak boleh pakai. Begitu. Baik, bermula dalil yang menunjukkan atas sunat berwasiat, dan sungguh-sungguh atasnya ialah seperti hadis dalam masalah yang kita baca tadi. Maka sabda Nabi, ma haqqum ri'in, itu melengkapi maknanya atas wajib dan sunat dan menyungguhkannya. Maka ditanggungkan di sini atas menyungguhkan pada wasiat, kerana tiada diketahuikan bila datang akan seseorang itu oleh mati. Kerana kita tak tahu bila kita nak mati, wasiat tulis dulu. Allah nak mati, jangan tuan-tuan. Cukup dahsyat matilah ni. Dah elok-elok boleh mati. Tak sangka kata nak mati, dalam sikit masa tengok-tengok orang beritahu mati. Cukup dahsyat matilah ni. Duk tahu kata tak ada sakit apa, tak dengar kata mati. Tu Imam Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz, saya baca kitab di Masjid Sultanah Bahiyah Al-Ustaz. Kuliah penghabis pi, sudah habis semua sah lerah selesai sembahyang Isyak. Duduk makan dengan dia, sembang elok, tak ada masalah apa. Selang seminggu lepas saya balik daripada kuliah situ, selang seminggu aja, depa telefon abang meninggal. Kata minggu lepas duk sihat. Depa kata, ustaz, bukan minggu lepas, semalam pun sihat lagi. Semalam main masjid jadi imam sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak pi marhaban pula rumah orang nak kenduri. Dia pula jadi tekong marhaban apa pula. Habislah lepas selesai, sembang pula dengan orang di rumah kenduri ini apa semua. Balik rumah pukul 1. Tidur ustaz, pukul 2 pagi bangkit, batuk, penat, habis rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu bila kita nak sampai masa. Allah saja yang tahu. Oleh kerana kita tak tahu, maka biarlah ada sikit tulis wasiat, supaya kalau kita mati dalam keadaan tak bersedia, sikit daripada harta kita digunakan untuk kebaikan. Yang kebaikan itu pahala mai ke kita juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Berwasiat apakah yang diwajibkan? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sesungguhnya telah ijma' sekalian orang Islam atas suruh berwasiat itu. Tetapi mazhab kita dan mazhab jumhur bahawasanya ia sunat. Jadi maknanya wasiat itu sunat. Tuan-tuan tengok bawah dia. Masalah berwasiat itu adakah disuruh bersegera? Adakah kita disuruh segera? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam syarah Muslim. Telah berkata Imam Syafi'i, bermula makna hadis di dalam masalah tadi ini begini. Tidak sayogia dan tidak ikhtiyat bagi orang Islam, melainkan wasiatnya ada tertulis di sisinya. Dia kata, Imam Syafi'i kata macam ni, kalau kita betul-betul orang Islam, tak selamat kita selagi kita tak tulis wasiat. Maka sunat menyegerakan akan dia. Sebaik-baiknya tulislah ni, dia kata. Dan disuratkan wasiat itu di dalam masa sehat. Kalau boleh wasiat, biar tulis masa kita sehat. Kita sehat, fikiran kita waras. Kalau kita buat keputusan, duit kita sebahagian nak bagi kepada sekian-sekian tempat, keputusan itu dah ditimbang masa-masa. Itu orang sehat. Kalau dah duk main sakit, fikiran pun jadi tak menentu, dia jadi sasau, masa tu pergi duk tulis wasiat, dibimbangi wasiat kita tu tak tepat. Maka wasiat disuruh buat masa kita duk sihat elok ni. Fikir elok-elok, tengok apa, mana tempat yang patut kita bagi, siapa yang patut kita bagi. Masa sihat tulislah. Dan adakan saksi atas kertas tertulis pada wasiat itu. Dan lepas kita tulis, ambil satu orang saksi yang dipercayai, turun tanda tangan atas surat tu. Dan disuratkan di dalam surat wasiat itu apa yang dikehendaki kepadanya. Maka jika ada datang satu hajat yang baru, yang berhajat kepada wasiat, maka sambung di dalam surat wasiat itu tadi. Ni yang kata update. Kita dah tulis dah, kata
nak bagi. Kalau kita mati, 1/3 harta bagi dekat rumah anak yatim di sekian-sekian tempat. Lepas 2 minggu ke, lepas sebulan ke, tengok ada satu tempat lagi. Tambah satu lagi dalam tu. Kalau aku mati, bagi dekat 2 tempat ni. 1/3 daripada harta aku, bagi dekat 2 tempat ni. Kita boleh update wasiat yang kita buat tu, dia kata. Dan kata ulama, dan tiada pula diberati menyurat tiap-tiap hari, akan kira bicara yang ringan-ringan, dan tiada orang ambil bicara. Jangan sampai tulis wasiat ni macam tulis diary, yang tu karut. Sampai hari-hari duk tulis. Tulis pula, kalau aku mati, malam pertama selepas aku dikebumikan, buat kenduri mi kari. Benda tu apa? Duk tulis, buat pergi semak kertas saja. Benda tu benda remeh, benda apa? Duk tulis benda-benda macam tu. Jangan sampai macam tu, dia kata. Anissa kata agama suruh wasiat tiap-tiap malam lagu duk karang. Kalau bapa mati tu tak mau. Dia kata tulis yang penting-penting saja, dia kata. Masalah. Surat wasiat tiada nama saksi, apa hukumnya? Kalau buat satu surat tak ada saksi tanda tangan, macam mana cerita? Kata Imam Nawawi, bermula makna wa wasiyatuhu maktubatun indah dalam hadis tadi, yakni wasiat yang tertulis dan diturunkan nama saksi dalamnya. Bukanlah terpakai surat wasiat dengan bertulis saja. Dia kata semata-mata tulis saja, surat tu tak valid, surat tu tak sah, dia kata. Maka iaitu tiada terpakai dan tiada berguna, melainkan apabila dinaikkan saksi di atasnya. Tulis saja tak mau. Mesti ada saksi yang dipercayai turun tanda tangan di atas surat wasiat itu. Tertulis di surat itu dan mesti tertulis di dalam surat itu. Dan inilah mazhab kita dan mazhab jumhur ulama. Dia kata itu. Jadi wasiat mesti ada saksi yang dipercayai tulis di dalam tu. Tonton tengok tajuk baru, dia kata bab ma jaa fil wasiyah bis-thuluth war-rubu'. Iaitu bab yang datang pada menyatakan berwasiat harta 1/3 dan 1/4. Banyak mana daripada duit kita ni kita nak wasiat ni? Banyak mana? Telah diterangkan di atas tadi bahawasanya disuruh oleh syarak orang yang berharta itu berwasiat akan apa kehendak mau diperbuat harta itu kemudian daripada matinya. Orang yang ada harta disuruh tinggal wasiat. Tetapi disuruh berwasiat itu bukan semua harta. Jangan salah ingat. Duit ada pun 3,000 ya, masa nak mati 3,000 lagu nak suruh bagi kat orang. Ni anak-anak nak makan apa? Dia tak suruh bagi semua. Bahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta saja. Dan yang aulanya iaitu korang daripada 1/3. Lagi korang lagi bagus. Bergantung kepada kita ni orang ada harta ke, ataupun orang kurang harta ke, ataupun orang tak ada harta. Macam mana? Kalau kita orang kaya, duit nak tinggal ni sampai 10 juta misalnya, tulis 1/3 pun tak apa. Sebab hak baki lagi 2/3 pun berjuta-juta. Tapi kalau kita nak mati, duit nak tinggal duk ada 5,000 aja, pergi bagi 1/3 dekat wasiat, tinggal 2/3 anak kita nak makan upah hari. Maka tengok keadaan orang nak mati. Kalau orang nak mati tu duit sikit, dia kata jangan 1/3. Kurang daripada 1/3 lebih baik lagi, dia kata. Bermula dalil atas suruh itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Sa'd bin Malik radhiyallahu anhu qala adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana marid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang masyhur dipanggil orang dengan nama puji-pujiannya Ibnu Abi Waqqas, dan nama batang tubuh dia ialah Sa'ad bin Malik. Orang tu panggil dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama dia betul-betul Sa'ad bin Malik. Tentu ingat balik dia ni siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak tunggal. Dia anak tunggal. Mak pak dia seorang je anak. Masuk Islam. Mak dengan ayah ni remuk redam hati. Anak dah lah tunggal seorang ni aja, pergi masuk Islam pula. Mak pak tak Islam. Maka akhirnya apa jadi? Mak mogok lapang.
Tak mau makan, tak mau minum, tak mau buat apa. Sampai dia kena marah dengan orang ramai semua. Sampai mak dia mai kata kat dia, hang gamak tengok mak mati kerana nak mempertahankan agama Muhammad yang hang ikut ni, hang gamak nak tengok mak mati. Sampai lagu tu Sa'ad bin Abi Waqqas ni sampai turun ayat Quran kerana Allah Subhanahu wa taala nak puji Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Dia meriwayatkan hadis ni. Kata dia telah ziarah kerana sakit akan daku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang ada harta, dia orang banyak harta. Bila dia sakit, dia antara orang yang mai ziarah dia ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mai ziarah Sa'ad bin Abi Waqqas. Padahal aku pada masa tu sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit, Nabi mai ziarah dia. Pada hari dan masa Nabi mengerjakan haji wadaknya, waktu Nabi buat haji itu, masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas tengah sakit kuat. Nabi pergi ziarah dia. Dan sakitku itu sebagai hampir mati. Sa'ad bin Abi Waqqas kata, aku sakit ni macam nak mati. Apabila aku lihat akan Nabi SAW datang ziarah akan daku itu, maka amatlah sukacita hatiku kepadanya. Tuan-tuan, tuan-tuan Nabi. Nabi sudi mai rumah kita, tak tahu nak abang. Tuan-tuan pernah dengar hadis cerita tentang sahabat Nabi Aisban bin Malik punya berhajat nak suruh Nabi mai rumah dia, nak suruh Nabi semayang di satu tempat di rumah dia. Tempat hak Nabi semayang tu, dia kata fa'attakhidhuhu musalla, aku nak jadikan tempat Nabi semayang tu tempat aku semayang. Sahabat ni punya besar hati kalau Nabi mau mai rumah dia. Tuan-tuan tengok Nabi masa hijrah Mekah ke Madinah, pakat berebut ni nak tarik Nabi suruh tidur rumah dia. Yang akhirnya Nabi serah dekat unta dia tidur depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Maka Nabi tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Besar hati Nabi nak mai rumah kita. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi mai ziarah dia. Tak tahu nak abang berapa punya sukacita hati dia. Dan berkatalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, sudah tuan hamba nampak hamba ni dalam sakit, sehabis-habis sakit. Dan hamba seorang yang banyak harta. Maka tiadalah yang mengambil pesaka harta hamba ni melainkan seorang anak perempuan saja. Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang kaya. Anak ada seorang anak perempuan. Anak dia ada, satu riwayat kata seorang, satu riwayat kata ada beberapa orang anak tapi semua perempuan. Selalu begitu sampai dah pun orang kaya anak sikit. Adik tak apa nak adu. Kau seorang kaya, anak sikit, lepas tu perempuan semua pula. Dan tiada yang mengambil pesaka harta tu daripada anak laki-laki, dan tiada asabah. Dia kata kalau dia mati, dia kata memang harta ni tak 100% dapat kat anak perempuan dia. Sebahagian akan pergi dekat Baitul Mal pasal dia tak ada anak laki-laki. Memang itu peraturan faraid, peraturan pesaka macam tu. Maka bagaimana hamba perbuat ya Rasulullah? Dia tanya Nabi. Dua sakit tu, teringat lagi ni, macam mana ni duit dia nak tinggal ni banyak. Kalau takdir mati lah dalam sikit hari ni, duit banyak ni nak buat macam mana? Tuan-tuan, sahabat Nabi, duit banyak. Bila nak mati, dia bukan duk fikir nak kepui duit simpan dah. Dia duk fikir macam mana nak belanja abang duit ni pasal dia nak mati. Duit ni bukan boleh bawa mati. Kita lah ni, kalau sakit teruk di katil hospital ni. Duk sakit teruk tu, orang main duk bisik di telinga, tanya, apa abang, tanya. Dia angguk dia kata, tengok tak wah bantai duit ada gitu. Dia teringat duit wah bantai, orang duk main tengok dia duk sulam duit bubuh RM5, RM10 tu buah wah bantai. Dia teringat yang tu. Orang tanya, tadi sihat ke? Angguk Jangan tengok wah bantai aku lah. Dia teringat duit dia. Bukan nak tahu pergi sedekah. Tengok tak cukup kau ada kawan main gagal ke apa lah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu Sa'ad bin Abi Waqqas dekat nak mati ni duk ingat duit ni banyak ni macam mana ya Rasulullah, duit aku banyak ni aku nak belanja macam mana, dia kata.
Bila didengar oleh Nabi SAW akan perkataan itu, maka Nabi SAW pun bersabda, faqala awsaita, qultu na'am, qala bikam, qultu bimali kullihi fi sabilillah, qala fama tarakta li waladik, qultu hum aghniya bi khair. Maka sabda Nabi SAW, adakah berwasiat engkau? Bila dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kamu pun tengok keadaan aku lah, nampak ni berasa tak banyak hari dah aku nak hidup pun. Kamu pun tahu ya Rasulullah, aku orang harta banyak. Kamu pun tahu ya Rasulullah, aku yang ada anak perempuan saja. Macam mana aku nak buat dengan duit banyak ni? Cara yang terbaik aku nak buat macam mana? Nabi tanya dia. Nabi kata, adakah maksud hang tanya ni, hang nak berwasiat dengan harta hang? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan ya Rasulullah, hamba telah pun berwasiat ke atas harta hamba ni. Dia kata, wasiat dah tentu dah, dia kata. Sabda Nabi, berapa banyak harta yang kamu wasiatkan itu? Nabi tanya dia, kalau macam tu berapa banyak yang hang dah wasiatkan? Dan kepada apa kamu wasiatkan harta kamu? Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, telah hamba wasiatkan sekalian harta hamba dijadikan untuk sabilillah. Dia tuan-tuan. Yang kata sahabat Nabi ni, duit dia ada banyak, dia wasiat semua, every single cent, semua hak dia ada tu fi sabilillah. Habis. Maka sabda Nabi SAW, maka tiadakah ada engkau tinggal habuan untuk anak engkau? Nabi pula risau ni, anak ni macam mana? Nabi kata, anak hang tinggal apa? Sampai semua nak bagi untuk sabilillah, anak hang tinggal apa? Jawab Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak hamba tinggalkan kerana anak-anak hamba tu ada kaya, ada baik. Dia kata, dekat anak tak payah tinggal, mereka memang kaya dah. Dia kata, dekat anak tak payah tinggal. Dia kata, mereka hak dua ada tu pun banyak dah, dah cukup dah. Dia kata, dan mereka pun bi khair, memang budak-budak yang baik-baik. Hak banyak dua ada tu cukup dah untuk mereka. Maka kerana tu, hak duit aku nak bagi semua fi sabilillah. Dia kata, maka cukuplah kiranya dengan kekayaan mereka itu. Dia kata, anak-anak semua ada duit dah, cukup dah, aku tak payah bagi. Dengan tiada hamba beri tinggal daripada harta hamba tu. Dengan kerana tu, duit aku tak payah tinggal kat mereka. Mereka dah ada duit banyak dah. Qala awsi bil ush fama ziltu unaqisuhu hatta qala awsi bis thuluth was thuluthu kathir. Sabda Nabi SAW, wasiatkanlah olehmu akan hartamu itu 1/10 pada sabilillah. Walaupun dia kata anak-anak dia semua kaya-kaya dah, tak payah tinggal wasiat, Nabi tetap kata dekat dia yang kaya ni, Nabi kata jangan sampai 1/3. Nabi kata 1/10 cukup untuk sabilillah, hak lebih tu untuk anak. Nabi kata begitu. Bukan pula semua sekali ditolakkan pada sabilillah. Kalau begitu, tidak apa pula peninggalan kamu kepada orang yang menerima dan mengambil pesaka kamu. Nabi kata, soal anak hang kaya tu soal lain. Soal hang sebagai bapa kena ada pesaka untuk anak. Nabi kata begitu. Bila didengar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sabda Nabi yang demikian, lalu berkata ia, ya Rasulullah, sebanyak tuan hamba kata. Dia pun dah Nabi kata begitu, dia tak mau bantah. Dia kata, ya Rasulullah, ikutlah kamu kata banyak mana, banyak tu aku bagi. Ikutlah lagu Nabi kata tu tentu yang terbaik. Macam tu. 1/10 hamba wasiatkan pada sabilillah itu tak sikit sangat. Dah Nabi kata 1/10, okey. Dia kata aku ikut. Nabi kata 1/10, aku bagi 1/10. Tapi 1/10 ni tak sikit sangat ke? Dia tanya lagu tu. Jika sekiranya tak boleh hamba wasiatkan ke semua harta, biarlah wasiatkan 2/3. Dia kata kalau Nabi kata 1/10, tak apa, buat 1/10. Tapi sikit sangat kot. Dia kata 2/3 tak boleh. Bukan tak mau ikut. Tak apa, Nabi kata 1/10, 1/10. 2/3 tak boleh lah. Nak up lagi untuk sabilillah ni. Nak up lagi.
Kita lah orang minta derma. Kalau orang minta 50, apa kita tak banyak kan? RM5 tak boleh. Kita lagu duk tarik pula. Dia lagu tu, kita bila baca hadis ni, kita ni lagu duk blend. Dengan hadis ni kita ni duk terbalik lagu tu. Dia kata yang ni dibahagikan kepada sabilillah dan sebahagi dijadikan pesakah. Dia kata tak bolehkah harta ni 2/3 bagi dekat sabilillah, 1/3 pesakah? Tak bolehkah saya kata? Maka jawab Nabi, tak boleh begitu. Kemudian kata Sa'ad bin Abi Waqqas, hamba minta 1/2 harta itu diwasiatkan fi sabilillah. Kalau dah tak boleh 2/3 banyak sangat, setengah boleh tak? Setengah bagi dekat sabilillah. Kata Nabi, tak boleh begitu. Nabi kata tak boleh. Nabi kata, kata Sa'ad, maka senantiasalah aku katakan dia sikit-sikit sehingga bersabda Nabi SAW, wasiatkan olehmu akan harta kamu itu pada sabilillah 1/3, yakni 1 bahagi diwasiatkan dan 2 bahagi dijadikan pesaka. Last kali Nabi kata lah macam ni lah, dah hang nak bagi banyak sangat, aku suruh 1/10, hang kata setuju, lepas tu hang duk minta nak up lagi. Lah macam ni, Nabi kata kita putih 5 orang. Lah macam ni 1/3 hang bagi, cukup, tak boleh lebih dah. 2/3 untuk pesaka. Dan Nabi kata 1/3 diwasiatkan itu banyak pada kira-kira. Nabi kata 1/3 itu pun banyak dah. Nabi kata tak apalah, dah hang duk ingat nak bagi banyak, 1/3 cukup, tak boleh lebih. Begitu. Baik, masalah dia kata berwasiat harta, apa kata ahlul ilmi? Yang ni samalah, dia bahas benda yang sama. Tonton tengok bawah sekali muka surat yang sama, bawah sekali, berwasiat semua harta dijadikan sabilillah, tidakkah diluluskan dia? Tak bolehkah kalau kita nak wasiat juga semua, tak bolehkah? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan telah berkata ashab kita dan lain daripada mereka itu, daripada ulama, jika ada warisnya kaya, sunat diwasiatkan 1/3 harta kerana berbuat khairat. Kalau dia ni kaya, tak apalah, 1/3 itu pun khairat untuk buat baik. Dan jika ada mereka itu fakir, kalau sekiranya waris dia tinggal ni fakir, miskin, sunat kurang daripada 1/3. Kita nak mati, anak-anak kita ni kaya-kaya, seorang engineer, seorang arkitek, seorang pensarah USM, seorang semua kaya-kaya. Kita nak mati, kita pun ada harta sikit. Kalau anak kita ada 5 orang, 5 pun alhamdulillah hidup senang, okey, kita wasiatkan 1/3 untuk sabilillah. Tapi kalau kita nak mati ni, anak tinggal ni nampak susah, miskin dan sebagainya, jangan wasiat 1/3, kurang daripada 1/3, supaya bahagian pesaka tu lebih, supaya itu dapat membantu untuk melapangkan hidup anak-anak yang susah. Dia kata lagu tu. Dan telah ijma' ulama atas orang yang ada baginya waris, tiada diluluskan wasiatnya lebih daripada 1/3 harta. Tak boleh lebih daripada 1/3. Tuan-tuan tengok tajuk baru di bawah tu. Bab ma jaa fi talqinil marid 'inda al-maut wa ad-du'a lahu 'indah. Itu bab yang datang pada menyatakan mengajak orang yang sakit akan kalimah tauhid pada waktu mati. Ni penting. Ni yang kata talqin, yang kita sebut sebelum puasa dulu. Yang kata talqin itu ialah pi di telinga orang nak mati, sebut kalimah tauhid. La ilaha illallah. Itu talqin, dia kata. Dan mendoakan baginya di sisinya. Dan kita doa orang yang sakit nak mati ni, kita doa kebaikan untuk dia. Begitu. Ketahuilah saudaraku, talqinkan orang yang nak mati, yakni memberi ingat akan dia agar mengucap kalimah tauhid. Itu maksud talqin. Talqin ini ialah dibagi ingat dekat orang hak dekat nak mati. Bagi ingat la ilaha illallah, bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah. Begitu. Supaya mati ia pada akhir kalamnya mengucap kalimah tauhid itu. Supaya orang yang nak mati ni mulut dia last kali sebut la ilaha illallah. Supaya macam tu. Maka jadilah ia mencapai balasan syurga
sebagaimana hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maksudnya barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, maka masuklah dia akan syurga. Itu tujuan talqinnya begitu. Maka mentalqinkan orang yang nak mati dengan kalimah tauhid itu disuruh oleh syarak. Seperti hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ajarkan olehmu akan orang-orang yang nak mati di kalangan kamu akan kalimah la ilaha illallah. Tuan, kita faham daripada hadis ni, bila satu orang nak mati, satu benda aja kita kena buat. Apa dia? Laqinu la ilaha illallah. Bagi dia dengar, telinga dia la ilaha illallah, cukup. Tak payah duduk panggil ni, pakat duduk lengkong kelilin dia, pakat duduk baca Yasin, ngungong. Tak mah. Tak payah duduk panggil anak beranak, main duduk beracok macam kereta api punya panjang ni, pakat main duduk pegang mak, saya minta ampun mak, pegang tangan buah saya kepala, com, pupak, sakit anak belakang, main, tak mah. Yang ni semua. Nak minta ampun, nak minta maaf, masa dia sihat lah ni. Masa dia sakit teruk, sakit dalam keadaan duk menghadapi sakaratul maut, masa tu tak mau pergi kacau dia dengan benda-benda ni semua. Bagi dia habis umur dalam keadaan tenang, tenteram, dia ingat satu aja, la ilaha illallah, cukup. Ni adat kita ni karut semua. Adat kita ni cukup karut. Kawan tu duk bergelut dengan malaikat maut, nyawa duk nak keluar, kaki dah sejuk dah. Orang nak mati ni tuan-tuan, dia start kaki sejuk. Sat lagi dia main perut betis sejuk. Sat lagi dia main paha sejuk. Ni orang nak mati, lebutu semua. Tengok kaki dah main kuning satu macam, pegang sejuk dah. Jaga. Dia duk naik tu. Perut betis dia sejuk, paha dia sejuk. Masa tu dia duk menyawan, mata dah duk tengok tepat ke siling dah. Macam tu. Masa tu tak mau dah ni duk main, tak lagi bini pun main nak pegang, abang saya minta ampun, tak lagi anak pun duk berebut main, ayah minta ampun, kau nak tarik kaki kau. Kita mengganggu dia nak pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Duk baca Yasin ni ada dalam hadis, dia kata baca Yasin dalam majlis orang nak mati, bukan baca di telinga dia, baca dalam rumah yang akan berlaku kematian, sekadar untuk nak mengambil keberkatan surah Yasin itu bagi rumah tu. Jangan sampai dia dengar, telinga dia mau dengar satu aja, mau dengar la ilaha illallah, yang tu aja, tak mau dengar yang lain. Ni yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni. Oh, karut. Adat kita ni cukup karut. Tu sepatah dah mati, tak lagi masa nak mandi mayat pula. Dia berebut, beratung bila ni, pakat nak jual cebok. Anak-anak tak apalah. Mayat tu dengan duk buka sana sini, aib dia apa duk nampak. Anak-anak bini dia, orang yang mahram dia tak apa kalau nak ada di tempat mandi. Panggil habis ni segala mai pupu koyang semua, pak menakan pupu semua tarik mai di tempat mandi tu. Apa ni? Tak mau yang ni semua. Aib dia kena jaga. Ni adat ni. Berkelahi pun ada tuan-tuan, berkelahi pun ada. Ada pula satu tekong duk kerja panggil ni, duk panggil, bila panggil kawan tu tak omai marah. Ni apa ni, dia kata hang ni pak penakan hang ni mai jurus, mai. Pak penakan bukan pak. Yang nak ada di tempat mandi tu, orang yang nak mandi, anak-anak cukup. Isteri dia, kalau yang mati itu suami, suami dia, kalau yang mati itu isteri, cukup. Tak mau hidup buka aib mayat ni kepada orang yang bukan mahram nak tengok, semua tak mau. Yang ni kita akan baca sekali lagi. Di bawah bab mandi mayat kita akan jumpa benda ni semua.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dia bagi tahu di sini Nabi SAW kata orang yang nak mati ni ajak di laqinu ni maksud ajak di telinga dia la ilaha illallah. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Hurairah dan Ummi Salamah dan Aisyah dan Jabir bin Sa'ad Al-Mariyah, isteri Talhah bin Ubaidillah. Masalah dia kata talqinkan orang yang mau mati dengan kalimah tauhid. Lagi sekali dia ulang, ketahuilah, kata At-Tirmizi, disunatkan talqin akan orang yang sakit pada waktu ia mau mati akan perkataan la ilaha illallah. Dan kata setengah daripada ahli ilmi, apabila berkata ia, yakni orang nak mati itu kata akan yang demikian itu sekali, maka tiadalah sayugia diucapkan lagi. Ini cara dia. Kita pergi di telinga dia, la ilaha illallah. Nampak mulut dia sebut la ilaha illallah. Cukup. Tak payah pergi lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sigung kita sekali lagi saja aja. Kalau nampak mulut dia dah sebut, lepas itu dia tak sebut benda lain, cukup dengan sekali. Begitu. Selama tiada ia berkata-kata lain daripada tauhid itu, kemudian daripada itu. Selagi dia tak cakap benda lain, maka cukup dengan sekali itu. Maka apabila berkata ia lain daripada kalimah tauhid itu, maka ditalqinkan lagi kepada dia. Kita dah kata dah la ilaha illallah, nampak mulut dia sebut la ilaha illallah, cukup. Tengok dia aja. Jadi dia kata minta ayam lagi, dia nak minum ayam. Dia dah cakap benda lain, minta ayam. Dah bagi ayam kat dia, lagi sekali di telinga dia la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal nak ambil hadis Nabi. Nabi kata tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa pengambil kalam yang keluar daripada mulut dia la ilaha illallah, dia ada harapan masuk syurga. Nak bagi pengambil itu dengan la ilaha illallah. Begitu. Dan jangan dibanyak-banyakkan atasnya pada ucap itu. Tak mau pergi ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, kering rengkung, kawan dia pula main sambung. Tak mau macam tu. Kerana diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak bahawasanya takkanlah datang mati akan dia, maka tampillah orang mengajak dan mengingatkan dia akan la ilaha illallah. Abdullah bin Al-Mubarak, dia duk tenang, ada kawan main di telinga dia sebut la ilaha illallah, sebut di telinga dia. Dan dibanyak-banyakkan oleh mereka itu atasnya. Kawan ni pula duk sebut tak berhenti, sebut tak berhenti. Dia dah sebut dah, duk sebut lagi. Maka berkata Abdullah bagi orang itu, apabila telah aku ucap akan la ilaha illallah sekali, maka hukumnya aku itu pada akhir mengucap dengan kalimah tauhid. Maka selama tiada aku berkata dengan yang lain daripada itu, maka apabila aku kata dengan kalam yang lain kemudian daripada itu, maka sebetullah aku bukan akhir kalamku kalimah tauhid, maka bolehlah ingatkan akan daku sekali lagi. Maka apabila sudah aku ucap lalu aku diam di situ, apa guna lagi dibanyak-banyakkan ucap itu lagi. Dia ni dalam nak mati itu dan ajak orang lagi. Abdullah bin Mubarak ni, dia nak mati, ada orang main tu la ilaha illallah. Okey, dia dah sebut dah. Syekh ni lagu 20 lagi. Dia lemah Dia kata Syekh Mardud mana pula dah main duk talqin kat aku ni. Nampak tuan-tuan, macam saya kata tadi lah, kita nak mati, dia pakat main duk baca Yasin keliling ni. Baca tak betul tajwid pula. La ilaha illallah. Kita nak mati ni duk dengar ni, dia duk baca tak betul ni, jadi macam mana? Dia jadi macam Abdullah bin Al-Mubarak. Apa dia ni main baca sebut pun tak betul. Dia jadi lemah, dia jadi susah orang nak mati itu nak mati. Jadi susah pula. Tak mau macam tu. Abdullah bin Mubarak ni bila kawan ni main duk tak berhenti duk la ilaha illallah, dia tak boleh tahan. Walaupun tak larat ni nak menghadapi sakratul maut ni, tak larat,
dia gagah juga bercakap. Baru mereka pun dengar, mereka berhenti. Begitu kata At-Tirmidzi. Dan hanya sahaja makna perkataan Abdullah Al-Mubarak itu ialah menurut sebagai maksud hadis yang datang daripada Nabi SAW. Nabi kata, man kana akhiru qawlihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Maksudnya siapa yang ada akhir perkataannya la ilaha illallah, maka masuk dia akan syurga. Dia peringat balik hadis Nabi kepada kawan tak apa nak erti. Begitu. Baik, masalah talqinkan orang yang nak mati dengan 2 kalimah syahadah, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila dilihat akan seorang yang sakit itu sebagai putus harap daripada hidup. Kita pergi tengok orang sakit, kita nampak dia ni nampak sakit, ni sakit nak habis umur, nampak macam tu, maka sunatlah diajak mengucap la ilaha illallah kerana hadis tadi. Begitulah berkata Sahibul Muhazzab dan Al-Jumhur, diajak akan dia la ilaha illallah. Dan telah berkata beberapa jamaah, diajak akan dia akan 2 kalimah syahadah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada satu pendapat pula kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu pendapat. Setengah daripada mereka yang menerang dengan dia ialah Al-Qadhi Abu Tayyib di dalam ta'liqnya dan beberapa orang ulama lain. Jadi betul-betulnya nak kata hak mana? Nak kata la ilaha illallah ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, macam mana? Jadi kesimpulannya jumhur ulama kata memadai dengan la ilaha illallah kerana itu yang disebut oleh Nabi di dalam hadis dia. Dia kata Nabi pun sebut takat tu aja, maka kita pun talqinkan takat tu aja. Itu cerita dia. Hak bawah tu dia cerita pasal itu. Tonton tengok muka surat sebelah. Sebelah tu dia kata talqinkan orang yang nak mati dengan berulang-ulang, apa hukum dia. Yang tu pun sama juga. Turun bawah dia. Masalah talqinkan orang yang nak mati itu si waris ataupun orang lain. Siapa nak pergi talqin di telinga tu, siapa? Dia kata. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', disunatkan bahawa ada orang yang talqinkan itu lain daripada waris. Ini pendapat Imam Nawawi, bukan Nabi kata. Imam Nawawi berpendapat begitu. Sebaik-baiknya jangan bagi anak pergi talqin tu, supaya jangan dituduh oleh orang yang mau mati akan dia sukakan matinya. Takut saja anak pergi di telinga dia la ilaha illallah, dia rendin tengok. Dia kata tak guna, dia nak suruh aku mati cepat. Dia kata nak balas harta aku ni. Takut kok jadi lagu tu. Ada tak kemungkinan lagu tu? Okay. Kalau pak dia jenis haji bakhil, memang ada kemungkinan lah. Tu imam masjid, kepala badan, dia cerita pengalaman dia pergi haji tahun lepas. Kan mereka bas pergi tinggal dekat Muzdalifah. Lepas tu bas nak pusing balik main ambil tak boleh, kena berjalan kaki daripada Muzdalifah tu, kena berjalan kaki mai ke Mina ni. Jauh dengan dia umur dah tua, umur dah 80 lebih kan, nak berjalan teruk. Terlampau teruk berjalan, sudah pengsan, letih. Maklum sajalah dah sehari suntuk duk ada di Arafah, dengan makan pun tak menentu apa semua. Lepas tu mai tentu bas tinggal pula, berjalan pula ramai-ramai panas, dia sudah rebah pengsan. Bila rebah pengsan ni, dia kata Allah, dia kata rebah dengan keadaan panas badan, dehydration, air tak ada ni, nampak teruk. Ada kawan main di telinga ni, Ustaz, la ilaha illallah, dia kata ambo, dia kata kan, dia tak larat kan. Betul. Mai pula satu kawan tambah lagi satu cerita lagi, dia kata yang tu tak apa lagi. Dia kata ni di masjid ni tengah duduk sembahyang isyak, ada satu kawan sudah mengantuk ke apa tu, rebah terlena. Betul tak betul wallahu a'lam, tapi dia cerita lagu tu. Tengah ada sembahyang isyak ni terlampau punya mengantuk, rebah terlena. Kawan hak belakang ni mai tengok, Allah kata terus terpa pi la ilaha illallah. Dia jaga, dia kata abang ayat aku nak mati ke?
kawan yang ni yang kata tu bila keluar satu cerita, ada satu lapis lagi nak bubuh ke atas tu, lagi dahsyat punya cerita. Pegang betul tak betul wallahu a'lam, tapi cerita tu dia sulam masuk. Jadi dia nak habaq kat kita ni, nak pergi duduk talqin tu pun tengok dululah. Kawan mengantuk pun kita pergi talqin juga tak boleh lah. Macam tu. Jadi kes ni dia kata orang nak mati ni siapa yang patut pergi talqin? Dia kata Imam An-Nawawi berpendapat disunatkan bahawa ada orang yang talqin itu lain daripada waris. Jangan anak-anak dia. Supaya jangan dituduh oleh orang yang nak mati itu akan dia sukakan matinya. Tak mau sampai dia ingat anak aku ni nak suruh aku mati cepat. Supaya dapat pesakanya. Maka jika tiada hadir akan dia melainkan waris-waris juga. Kecuali kalau sekiranya waktu pak ni nak mati tak ada siapa, yang ada anak aja keliling dia, maka bolehlah talqinkan dia oleh orang yang lebih kesian atasnya daripada waris-warisnya. Kalau ada tu anak-anak aja, 5 orang anak ada, pak nak mati, maka anak talqin. Anak tu pula pilih anak yang dia paling sayang ni. Anak ni macam tu kata tuan-tuan, anak kalau 5 ni dia ada lah. Sayang-sayang semua pun sayang anak, tapi ada yang terlebih sayang ni ada seorang. Bila nak pergi Mekah, kunci perbendaharaan tinggal kat anak tu. Kan? Kunci perbendaharaan di rumah tu, laci ada simpan duit orang sewa rumah apa semua tu, anak mana dia bagi kunci, anak tu terlebih dia sayang. Anak lain pun sayang, tapi hak ni terlebih. Hak terlebih ni, waktu dia dalam keadaan nazak, kawan ni mau main talqin. Pasal apa? Jadi dia tak mungkin ingat tak elok. Pasal anak ni dia percaya, dia sayang. Bila anak ni main talqin, dia rasa sejuk hati. Anak ni sayang kat dia. Imam Nawawi kata lagu tu. Dia kata, dan beginilah kata ulama, dan seyogia dikatakan jangan talqinkan orang yang ditohmahnya. Jangan orang yang main duk talqin di telinga dia tu orang yang dia ada hal dengan kawan tu. Tak mah. Supaya dapat pesakanya, supaya dia ingat dia ni nak pesaka tu, atau kerana musuhnya. Dia dengan kawan ni masa hidup, masa sihat pun dia dah tak apa nak berkenan macam mana, kawan tu main duk talqin, dia kata tak guna dia ni nak suruh aku mati cepat. Ataupun yang dengki, ataupun orang yang dengan dia ada dengki sikit. Jangan kawan ni main duk talqin, takut sekali lagi dia ingat kata kawan ni mau dia mati cepat, atau seumpama mereka itu. Dia kata masalah mendoakan orang mati dengan doa yang baik-baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan bagi orang mengucapkan dan memperkatakan baik di sisi orang yang mati dan didoakan dia. Kita pergi rumah orang nak mati, cakap benda elok-elok. Sebelum puasa dulu kita kata cakap dengan orang sakit, cakap elok-elok. Sebelum puasa punya kuliah, kita cakap dengan dia, kita cakap elok-elok. Dia kata, hang tengok aku macam mana? Kita kata nampak sihat daripada kemarin. Kita kata tu, cakap elok kat dia. Tajuk malam ni bukan cakap kat orang sakit, cakap di rumah orang sakit. Kawan tu sakit, duduk tidur sekujung atas tilam ni. Kita duduk di tingkat bawah ke, kita duduk di beranda ke, kita duduk di depan pintu ke, duduk di rumah orang sakit tu, cakap elok-elok. Walaupun orang sakit tak dengar, tapi kita ni cakap elok-elok. Begitu. Bermula dalil yang menunjukkan suruh yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hadartumul marid awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Diriwayatkan daripada Ummul Mukminin, itu salah seorang daripada isteri Nabi yang dipanggil orang dengan nama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi SAW bersabda, apabila datang sekalian kamu akan orang sakit ataupun orang mati, maka ucaplah olehmu baginya akan ucapan yang baik-baik. Kita pergi rumah orang sakit ataupun kita pergi rumah orang mati, cakap benda elok-elok dan doakan dia. Doa kepada orang yang sakit, orang yang mati. Kerana bahawasanya malaikat mengaminkan apa-apa yang kamu sekalian ucapkan baginya. Walaupun orang sakit tak dengar, tapi malaikat tu ada dalam rumah orang sakit, di rumah orang mati ni malaikat tu ada.
Kalau kita bercakap benda tak baik, malaikat aminkan apa yang kita kata. Maka tak bagus benda ni. Kita pergi di situ, cakap hak elok-elok. Kalau dia ni ada baik, ada tak baik, kita habaq hak baik aja, hak tak baik tu sahabat. Manusia mana ada baik semua, mesti ada tak baik. Pada masa tu, hak tak baik jangan cakap. Jaga sikit, dia kata. Masalah. Mendoakan orang yang mau mati dengan baik itu macam mana? Macam mana yang kata nak doa? Kita nak doa kepada orang yang nak mati ni macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, dituntut kepada orang yang hadir pada orang sakit, yang sakit tu sakit mau mati, agar mengucapkan baik, dan ketika hadirnya daripada doa dan istighfar bagi dia, dan minta dilemah lembutkan dengan dia dan diringankan daripadanya dan seumpamanya. Minta supaya roh dia nak keluar sekali lagi, biar keluar elok-elok. Kita mau minta macam tu. Tak ada pun baca ayat Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebut ayat tu pun tak apa dah. Minta supaya ya Allah, biarlah dia ni mati dalam keadaan Allah redha, nak terima roh dia dan dia redha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebut yang tu. Dan telah datang satu hadis riwayat daripada Imam Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad shaqqa basaru fa aghmadahu thumma qala inna ar-ruh idza qubida tabi'ahu al-basar fatajja an-nasu min ahlihi فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Maksudnya diriwayatkan daripada Ummi Salamah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah kami pada masa aku belum kahwin dengan Nabi. Tuan-tuan, Ummu Salamah isteri kepada Abu Salamah. Masa dia masih isteri Abu Salamah, Abu Salamah ni duk sakit nak mati, Nabi mai ziarah Abu Salamah. Bila Nabi mai, maka masuk Nabi ke rumah kami kerana ziarah suami aku yang dipanggil orang dengan nama Abu Salamah, dan Abu Salamah pada masa itu mau mati. Suami dia nak mati, Nabi mai ziarah. Dan sudah tertegak memandang ke atas dia. Masa Nabi sampai tu, Abu Salamah ni mata duk tengok siling. Ni kita dah baca di Masjid Brown Garden dulu. Tanda-tanda orang nak mati kan. Mata dia nanti duk tengok tegak. Orang Melayu kata memandang. Dia tengok tepat. Dia tengok tu, dia nampak benda yang kita tak nampak. Dia nampak malaikat maut mai pakaian putih ke pakaian hitam, dia dah nampak dah masa tu. Dia dah nampak dah. Kerana tu mata dia duk tengok. Kalau dia orang mengaji, biasa dengar hadis Nabi, bila dia tengok tu, dia kontak dengan dia duk mengaji ni. Dia kata, mai dah. Tapi masa tu nak bercakap ni tak daya langsung. Orang nak mati ni, ujung rambut sampai ujung kaki dia lemah longlai seluruh anggota. Sendi-sendi semua habis, out habis. Semua sistem badan dia semua loose habis. Mulut nak bercakap pun tak terbit kalimah dah. Mata aja duk nampak. Dah nampak dah malaikat maut mai kat dia ni. Kalau mai baju putih, dia orang yang baik-baik. Kalau malaikat maut muncul depan mata dia pakaian hitam, dia tahu dah dia ni orang ada masalah. Masa tu mata dah tertegak memandang, dia kata. Maka datang Nabi SAW, pejamkan matanya. Nabi dah sampai Nabi tengok, Nabi tahu dah Abu Salamah ni dah habis umur dah. Nabi tahu dah. Maka Nabi pegang biji mata ni, Nabi tekan bagi kantuk mak.
Kemudian sabda Nabi SAW bahawasanya nyawa itu apabila dicabut akan dia daripada tubuh seseorang, maka mengikut akan dia oleh pandangan mata ke mana dibawa oleh malaikat itu. Nabi kata. Ni hadis tuan-tuan. Ini hadis. Mata dia last kali tengok tang mana, maka situlah arah malaikat tarik keluar nyawa dia. Dia tengok tu, malaikat tarik pergi kok mana tu, mata dia tengok. Mata dia jam, last kali tantu. Last kali mata dia jam tantu, tang malaikat pergi last kali, jalan malaikat yang penghabis tu. Bila sudah dilihat oleh ahlinya akan dia sudah mati, maka riuh rendahlah orang-orang daripada ahlinya menangis dan meratap. Perangai jahiliah tu ada lagi. Bila Nabi main-main, Nabi tengok, sah kata mati. Nabi lurut biji mata bagi katuk. Tengok-tengok Nabi lurut, Allah mati dah. Abu Salamah mati dah. Pakat teriak, merau, meratap, melolong, apa semua habis dah. Bila didengar oleh Nabi SAW akan mereka yang demikian itu, maka sabda Nabi, janganlah sekalian kamu minta ke atas dirimu melainkan yang baik-baik. Nabi tulis nasihat. Nabi kata janganlah cakap benda tak baik, cakap benda yang baik-baik. Tuan-tuan, bila meratap ni apa dia sebut? Merapu. Habislah, Allah tak ada lah, kita nak hidup macam mana. Yang ni, yang nanti bunyi. Nabi tak mau macam ni. Itu sebab kita, kalau berlaku kematian jiran ke kawan kita ke apa ke semua, kita sampai keadaan rumah dia lagu tu, kita kena tegur mereka ni. Tanya mereka nanti saya nak tanya, hampa kesian tak dekat bapa hampa ni? Tanya lagu tu. Kalau hampa kesian kat dia, tolong jangan duk teriak macam ni. Kena kata lagu tu. Dia tak erti. Dia tak erti. Kalau hampa kesian dekat dia, hampa jangan duk teriak macam ni. Teriak juga cakap habis sekali. Lepas tu baru kita pergi tengok mayat ni kat biji mata, ikat dagu ke apa ke, sendi-sendi dia main sikit bagi mudah orang nak mandi mayat sekali lagi, semua baru kita buat. Begitu. Kerana bahawasanya malaikat sekarang ada hadir, Nabi kata. Nabi sampai di rumah Abu Salamah tu, Abu Salamah baru habis umur. Nabi masuk-masuk, Nabi tengok mata dia, Nabi tahu dah dia dah mati dah. Nabi lurut biji mata dia, lepas tu bila duk dengar teriak ni, Nabi terus kata dekat mereka semua, jangan duk buat macam ni, cakap yang baik-baik sahaja lah ni. Kerana malaikat duk ada sama dengan kita lah ni. Maka apa jua yang kamu sekalian ucapkan dan kamu doakan, maka bahawasanya malaikat akan mengaminkan atas apa juga yang sekalian kamu ucapkan itu. Nabi kata hampa kata tak elok, malaikat kata amin, Tuhan makbul doa tu, hampa terimalah benda tak elok tu. Nabi kata lagu tu. Maka kemudian mengucap Nabi SAW akan kira-kira maknanya, ya Tuhanku, ampunkanlah olehmu bagi dosa Abu Salamah ini. Ini doa Nabi bila duduk di rumah orang mati. Nabi doa tadi ni, Nabi kata Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah dosa Abu Salamah. Kalau kita tak tahu doa ni, berasa payah nak hafal Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Payah nak hafal ni. Baca doa kita duk baca dalam sembahyang mayat tu pun tak apa. Dah sampai di sisi dia, di sisi mayat ni, berdiri angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Baca doa tu, baca dalam sembahyang mayat tu. Amin, keluar. Begitu. Itu adab dia. Dan angkatkan derajatnya pada tempat yang disediakan baginya. Nabi doa dekat Abu Salamah lagu tu. Dan baikkan dia pada anak-anaknya, pada yang ditinggalkannya. Nabi minta doa supaya dia mati satu bab, anak-anak tinggal ni biar dalam keadaan baik-baik. Dalam sembahyang mayat yang last kita punya doa tu, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman tu. Doa tu pun boleh baca sekali. Minta ya Allah, janganlah fitnah ni anak-anak hak tinggal selepas daripada mati dia ni. Jangan jadi fitnah apa-apa ke anak-anak dia. Dan ampun olehmu bagi kami dan baginya, ya Tuhan yang memerintah sekalian alam. Dan luahkan olehmu baginya di dalam kubuknya, dan terangkanlah baginya di dalamnya. Minta supaya kubuk dia tak lagi diluaskan dan diterangkan kubuknya dengan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi kata Ummu Salamah,
pada sambungan hadis itu, qalat falamma mata Abu Salamah ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah mata qala faquli Allahumma ighfirli wa lahu. Sambung hadis tu. Wa aqibni minhu uqba hasanah qalat faqultu fa'aqabani Allah minhu man huwa khairun minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, maka tak kala sudah mati Abu Salamah suamiku dan aku sudah menjadi janda, maka aku datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah lepas Abu Salamah dikebumikan sah lerah selesai semua, isteri Abu Salamah ni Ummu Salamah pergi rumah Nabi. Maka berkatalah Ummu Salamah kepada Nabi, ya Rasulullah, bahwasanya Abu Salamah telah mati. Sabda Nabi, maka ucapkan olehmu akan ampun baginya. Dia pergi rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, suami aku dah mati. Macam mana dengan aku ni? Susahlah, suami dah tak ada. Nabi kata dekat dia, minta ampun kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa suami kamu. Dan kata olehmu, wahai Tuhanku, ampun olehmu bagi aku dan baginya. Minta Tuhan ampun kita, ampun dia. Maklum saja tuan-tuan, hidup rumah tangga suami isteri takkan tak ada bergaduh sekalipun. Tak. Kita duduk dalam rumah tangga suami isteri ni takkan tak ada calang sikit sebanyak. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun jadi suami isteri takkan tak ada sekali. Takkan tak ada 2-3 kali. Jadi selisih faham masa muka, cakap terberas sikit ke apa ke. Minta ampun kepada Allah. Kamu minta ampun kepada Allah mana-mana silap kamu dekat dia dulu, dan minta ampun untuk dia kepada Allah mana-mana silap dia dekat kamu dulu, kamu bagi kemaafan Allah. Dan digantikan dan digantikan olehmu akan daku daripadanya akan ganti yang baik. Minta dekat Allah supaya Allah bagi dekat kamu suami yang lebih baik daripada suami yang mati itu. Nabi kata kat dia. Maka katanya, siapalah Allah Ta'ala gantikan suamiku lebih baik daripada Abu Salamah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, siapalah lebih baik daripada Abu Salamah tu? Suami aku hak mati itu manusia cukup baik. Aku tak nampak dah orang lain lebih baik daripada suami aku yang mati itu. Suami aku tu cukup baik dah, dia kata. Kerana Abu Salamah tu sahabat Nabi, dan setengah daripada orang yang awal-awal masuk Islam, dan setengah daripada muhajirin yang hijrah sama dengan Nabi. Dan tiadalah lebih baik daripada Abu Salamah suamiku itu lain daripada Nabi SAW. Dia sampai ingat macam tu. Tuan-tuan, senang nak cari isteri macam ni. Isteri yang bagi dia, suami dia lah yang terbaik dalam dunia ni. Tuan-tuan kata lah, kadang ada kan, dia boleh kata kat kita, hilap dia kata, hari tu engineer masuk Minang tak terima. Aku ni apa? Kan? Dia boleh kata kat kita, duit hidup ni lagi dah, dia pergi luku kepala kita lagu tu. Hilap dia kata, pergi menikah dengan Pak Lebay ni. Dia kata, saya bukan nak cakap besar abang. Dia kata, saya engineer pun ada masuk, doktor pun ada masuk. Dia kata, tak macam mana silap pergi menikah dengan abang. Kan? Terongkai perbat boleh jatuh. Kan? Isteri Abu Salamah ni, suami mati dah, duk kata baik situ lah. Nabi kata minta doa dekat Allah, mudah-mudahan Allah bagi ganti satu suami lebih baik daripada suami kamu dulu ni, daripada Abu Salamah. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mana nak cari lebih baik daripada Abu Salamah? Tak ada manusia lah yang aku tahu lebih baik daripada Abu Salamah. Segala baik ada dekat dia. Kalau ada pun orang tu Nabi SAW. Maka tidak berapa lama diganti Allah Ta'ala akan daku suami yang lebih baik daripada suamiku yang pertama, iaitu Nabi Muhammad SAW. Tak lama lepas tu Nabi pergi meminang dia. Dia jadi isteri Nabi. Sungguh dia dapat orang yang lebih baik daripada suami dulu. Gitu. Kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Ummu Salamah, ialah hadis yang hasan lagi sahih. Wallahu a'lam.
Lepas ni insya-Allah kita masuk tajuk. Tajuk ni bagus. Bab ma jaa fi tasydid 'inda al-maut. Dia nak cerita getir ketika nak mati. Ni, apa? Suasana dahsyat waktu nak mati. Macam mana tu suasana nak mati? Nabi nak mati macam mana? Nabi sendiri, tak usah kata orang lain. Nabi sendiri manusia paling baik di atas muka bumi. Nabi sendiri nak mati macam mana? Mudah ke? Dia akan cerita kat kita macam mana isteri Nabi, Sayyidatina Aisyah. Aisyah sampai kata, dia kata kalau ada siapa mai habaq dekat aku, kata ada satu orang mati lebih baik daripada mati Nabi, aku cemburu. Aisyah kata. Pasal apa? Pasal Nabi mati atas reba aku. Aku tengok Nabi mati macam mana susahnya Nabi nak mati. Kalau ada orang mai habaq, ada orang lain mati lebih mudah, aku cemburu. Aisyah kata. Kemudian kita akan tengok macam mana Imam Al-Ghazali mengibaratkan orang nak mati ni. Macam mana ibarat yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali tentang orang nak mati. Lepas tu kita akan tengok pula satu tajuk, bab ma jaa annal mu'min yamutu bi'araqil jabin. Orang yang beriman bila nyawa nak keluar daripada badan dia, berpeluh dari dia. Lagu tu. Ada hadis pula bagi tahu di antara tanda orang beriman kepada Allah nak mati, dia terbit peluh atas dahi. Kita akan baca apa